dalam video ini kita akan terus membincang soalan past year PA kita bagi tahun 2020. Okey, so video ini akan fokus pada bahagian B. So kita tengok soalan ke-21A, cari nilai digit yang bergaris. Okey, so 110 1100 asas 2 dia nak tulis dalam asas 10. So apakah kehendak soalan ini? Dia nak cari nilai digit. Nilai digit untuk apa? Untuk 1. Okey, 1 yang bergaris ni. So kalau saya nak tahu nilai untuk digit ini, okay, so first of all kita kena tahu apa? Tempat dia. Okay, di manakah nilai tempat dia? Sebab mengapa? Sebab 1 ini, okay, untuk nombor ini kan, sebab dia ada di tempat yang berbeza. Jadi nilai untuk digit 1 ini dia bukan seperti apa yang kita kira 1 2 punya 1, bukan 1 2 3 4. Nilai 1 tu bukan bermaksud 1. Okay, tapi dia bermaksud apa? Apakah nilai dia? So macam mana kita nak cari? So kita kena tahu dia punya nilai tempat dahulu. Sebab nilai tempat berbeza, nilai digit dia juga berbeza. So kalau kita lihat sini, tempat dia ada di 0, 1, 2, 3. Okay, so digit 1 ini sebenar sebab dia ada di tempat yang keberapa? Ketiga kan? So kalau saya nak cari nilai digit dia, saya kena guna 1 ini darab dengan, sebab dia adalah asas 2, so saya guna 2 kuasa dengan tempat ketiga kan? Kuasa 3. Okey, dengan cara ini kita boleh dapat cari nilai digit dia. So apakah nilai digit dia? 1 darab dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. Okey, so kita dapat jawapan 8. Okey, itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Ungkapkan 8 kuasa 5 tambah 8 kuasa 3 tambah 8 tambah 7 sebagai satu nombor. Okey, dalam asas 8. Okey, so untuk soalan ini sebenarnya kita ada dua cara. Okey, saya akan ajar cara yang betul dululah. Okey, cara dengan menggunakan cara atau kalau kamu memahami konsep asas nombor tu, sebenarnya soalan ni tak susah. Okey, kalau dia dalam asas 8 dan kamu nampak apa? Nampak base dia semua tu 8. 8 kan? Okey, walaupun ini tak ada kan, tapi kita tahu sebenarnya ini adalah 8 kuasa 1. Okey, so kuasa semua ni, kuasa 5, kuasa 3, kuasa 1 tu sebenarnya kita memberi maklumat kepada kita tahu nilai tempat dia. Okey, dan 7 ini walaupun dia tak ada, sebenarnya 7 ini dia darab dengan apa? 7 darab dengan 8 kuasa 0. 8 kuasa 0 tu maksudnya 1 lah. Okey, so di sini kita boleh nampak kan? Ada 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 3. Dan sebenarnya untuk semua ni kan, okey, macam 8 kuasa 5 sebenarnya dia adalah 1 darab dengan 8 kuasa 5. Okey, bila kita cari nilai nombor kan? Okey, atau nilai digit untuk digit ini kan? 1 darab dengan 8 kuasa 5. Ini sama juga 1 darab dengan 8 kuasa 3. Yang ini adalah 1 darab dengan 8 kuasa 1. Okey, dan ini 7 sebenarnya adalah 7 darab dengan 8 kuasa 0. So kalau saya nak cari jawapan dia, so first, okey, kamu boleh tulislah tempat dia dulu. Sebab kita tahu dia kuasa 5 maksudnya tempat dia adalah 0, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Kamu boleh buat macam tu. Okey, lepas tu kita tahu, okey, kamu boleh lukislah mungkin nak dapat digit dia kan, jawapan dia. Okey, so maksudnya sebenarnya dia ada 6 digit. Okey, dan asas dia adalah asas 8. Okey, so first of all kita tengok, okey, di tempat yang kelima ini, okey, 8 kuasa 5, maksudnya di tempat yang kelima dia ada 1. Okey, sebab 1 darab dengan 8 kuasa 5, betul tak? So dia ada 1. Okey, untuk tempat yang keempat, sebab dia tak ada 8 kuasa 4. So di sini saya letak 0. Nampak? So lepas tu kuasa 3 ada 1 kan? Ada 1. So saya tulis 1. 8 kuasa 2 tak ada, 0. Lepas tu 8 kuasa 1 ada 1, betul tak? Saya tulis 1. Lepas tu 8 kuasa 0 ada tak? Ada. Yang 7 inilah sebab dia 7 darab dengan 8 kuasa 0. So sini saya letak 7. So inilah merupakan jawapan kita. Okey, dalam asas 8. 101017 asas 8. Dan di sini kamu boleh lihat, okey, digit dia, digit yang tertinggi sebab dia adalah asas 8. Dia tak mungkin wujud digit 8.
Okey, ingatlah. Ini adalah cara yang betul dan cepat kalau kamu faham konsep asas nombor. Tapi untuk setengah pelajar, kalau dia rasa susahnya, macam tak berapa faham kan. So macam mana kita nak buat soalan macam ni? Okey, kamu boleh guna kalkulator sebenarnya untuk membantu kamu. Okey, so sekarang saya nak tunjuk cara yang kedua. Okey, saya padamkan semua ni. Okey, so macam mana kita nak buat soalan macam ni? Okey, kalau kamu guna kalkulator, sebab dia nak jawapan kamu dalam asas 8. So sebenarnya kamu boleh kira dulu apakah nilai di sini. Nilai nombor. Maksudnya kamu campur semua dengan menggunakan kalkulator. So nanti jawapan itu kamu akan dapat dalam asas 10. Okey, so sekarang kita bertindak. So kita tengok kalkulator kita. Okey, so tekan on button. Okey, so sekarang saya kira dulu 8 kuasa 5. 8 kuasa 5 tambah dengan 8 kuasa 3 tambah lagi dengan 8 tambah lagi dengan 7. Jadi kita dapat jawapan 33295. Okey, saya tulis dulu Maksudnya dia adalah sama dengan semua nilai ini bila kita tambah semua 33295. Nilai ini adalah dalam asas apa? Dalam asas 10. Okey, dia adalah dalam asas 10. Tapi jawapan sekarang dia nak kita tulis dalam asas 8. So kalau asas 8 kita tekan kalkulator lah. Kalau nak dapat markah kan tekan 1 2. Okey, nampak base kita pilih 3. Lepas tu yang decimal ini nampak tak D? D itu bermaksud asas 10. So kamu tak perlu tukar apa-apalah, asas dia memang dalam 10. So saya key in sahaja soalan saya 33295 sama dengan, so saya ada key in soalan saya. Sekarang soalan dia nak tukar jadi asas 8. Masih ingat tak? Kalau asas 8 kita pilih op. Nah, dengan cara ini dapatlah jawapan yang sama. 101017 asas 8 op. Okey? Op. Boleh kan? So tak susah soalan ni. Okey? Seterusnya kita tengok soalan C1. Okey, tukarkan 67 asas 8 kepada satu nombor dalam asas 2. So maksudnya dia nak tukarkan asas 8 jadi asas 2. Soalan ini satu markah sahaja dan pengiraan kamu tak tunjuk pun tak apa, asalkan jawapan kamu betul. Okey, so sekarang kita nak key in 67 asas 8. Okey, so macam mana? Sebenarnya kamu nak key in boleh dah sebab ini dah dapat op dah kan? Boleh terus key in. Tapi, okey, so nak ulang sekali. Okey, reset semula, tekan mode, tekan 1. Okey, so ingatlah dalam peperiksaan, kalau soalan tu hanya satu markah saja, teruslah guna kalkulator. Okey, okey, mode 1, 2, so nampak base, betul tak? So kita pilih 3. So 8 tu adalah op. So saya pilih op. Make sure di sini kalkulator screen kamu tu, dia dah tukar jadi O. Okey, octopus. Ingat macam ni, octopus ada 8 kaki kan? So O. Okey, so 67. Saya key in 67 sama dengan. So saya ada key in soalan. Soalan sekarang dia nak tukar jadi apa? Asas 2. Asas 2, 2 tu bin, binary. So saya pilih bin. Dah dapat jawapan 110 111. Okey, so jawapan dia adalah 110 111 asas 2. Ingat kena tulis asas 2. Kebanyakan pelajar dia dah dapat jawapan, lepas tu dia lupa tulis asas pula, so akan salah. Okey, so kamu boleh tulis macam ni lah, 67 asas 8 sebenarnya sama dengan 110 111 asas 2. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan C2. Seterusnya cari 60. Sini kita tak boleh baca 67 sebab 6 ini bukan nilai tempat, dia bukan puluh. So normally bila kita baca adalah 67 asas 8 tambah dengan 67 asas 8. Okey, sebagai satu nombor dalam asas 2. Okey, okey. So senang saja kan? Okey, untuk soalan ni kalau kamu lihat di sini kita dah tahu. Okey, sebab kenapa dia okey? Soalan yang sama. Okey, dia nak tengok 67 asas 8 dan 67 asas 8. Sini juga 67 asas 8. So dia tambah dengan 67 asas 8, dia nak kamu cari sebagai satu nombor, okey, dalam asas 2. Maksudnya kita ada dua cara. Satu cara kamu terus ambil 110 111 asas 2 ini tambah dengan asas 2 ini. Terus dapat jawapan. Kalau tak, kamu boleh tambah dulu 67 asas 8 tambah dengan 67 asas 8. Dapat jawapan baru tukar pun boleh.
Okey, tapi untuk soalan ni memang kita dah tahu 6, 7 asas 8 tambah dengan 6, 7 asas 8. Sebab di atas kita dah ada, betul tak? Kita dah tahu dah dalam asas 2. Tadi saya dah tukar. So, saya just buat sajalah. Okey, tambah dengan 1, 1, 0, 1, 1, 1 asas 2. Okey? So, sekarang macam mana kita nak tunjukkan pengiraan kita? Okey, so boleh tulis di tepi lah. Ha? So 1, 1, 0, 1, 1, 1 asas 2 tambah dengan 1, 1, 0, 1, 1, 1 asas 2 tambah. Okey, so macam mana kita nak buat? Nah, so kita tengok sini. 1 tambah 1 kita dapat 2. Dan sebab dia adalah asas 2, so 2 itu akan masuk 1 digit ke depan. So automatik dia akan jadi 0. So sini kita letak 1 titik. Ini asas 2. Okey, seterusnya 1 tambah 1 kita akan dapat 2. So dia akan jadi 1, 0. 1, 0 tambah 1 lagi kita dapat 1, 1. Okey, seterusnya 1 tambah 1 kita dapat 2. Kalau 2 saja kita akan dapat 0, lepas tu masuk 1 kan. Tapi sini ada 1, so kita akan dapat 1, 1. Okey, sekali lagi 1 tambah 1 kita akan dapat 1, 0. 1, 0 tambah 1 kita akan dapat 1, 1. Okey, seterusnya 0 tambah 0 dapat 0 tambah 1, ini ada 1. Seterusnya 1 tambah 1 kita akan dapat 0, 1. Kan? Okey, dan seterusnya 1 tambah 1 kita dapat 1, 0. Tambah dengan 1 kita dapat 1, 1. So ini merupakan jawapan kita. Okey, so kita boleh tulislah jawapan. Okey, so kamu akan dapat 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 asas 2. Di sini sebab dia ada 2 markah, kamu mesti kena tunjukkan cara pengiraan kamu. So sini 1 markah, sini 1 markah. Okey, senang saja kan? Seterusnya kita tengok soalan ke-22. Okey, soalan ke-22 ini, okey, apa yang diberi kat sini? Jadual 2 menunjukkan bahan bacaan bagi 100 orang pelajar. So kita ada surat khabar, ada majalah, ada buku cerita dan lain-lain. Okey, dan seterusnya kita tengok gambar Raja Van ini. Okey, dia bagi kita, dia cakap set semester adalah P union Q union R. Okey, lepas tu P adalah surat khabar. Okey, kalau kita lihat di sini surat khabar. P ya, yang P ini adalah surat khabar. P. Okey, surat khabar ada di mana? 40. Okey, so di sini kita dah tahu, okey, 30 tambah 5 tambah 2 tambah M mesti sama dengan 40. Di sini saja kita dah dapat maklumat, nampak tak? Sebab ini adalah surat khabar. Okey, seterusnya Q pula. Q, okey, saya guna warna hijau. Okey, ini adalah Q kita. Okey. Q tu adalah majalah. So di sini ada tak majalah? Majalah dia bagi kita 25. So kita tahu, dari sini kita tahu 5 tambah M tambah N tambah 4 adalah sama dengan 25. Okey? Boleh kan? Okey, saya rasa kita boleh tulis dulu. Okey, apa yang kita dapat tadi kan? 30. Kalau saya tambah dengan 5, tambah dengan 2, tambah dengan M. Okey, untuk yang P ini, kalau kita campur semua, sebab dia ada surat khabar, dia mesti sama dengan 40. Inilah persamaan yang pertama yang kita dapat. Persamaan kedua, 5 campur dengan 4, campur dengan M, campur dengan N, sebab yang hijau ini adalah majalah, so sepatutnya dia mesti sama dengan 25. So kita tulis dulu, kita catatkan maklumat yang diberi dulu. Nanti kamu nak jawab tu senang. Okey, dan set R, okey, set R pula adalah buku cerita. Ada tak buku cerita? Buku cerita. Inilah buku cerita kan? Okey, saya rasa saya guna biru lah. Okey, buku cerita. Di sini. R adalah buku cerita. So maksudnya tambah semua kita dapat 18. Okey, kena tambah semua. M tambah 2 tambah 4 tambah 9 dia mesti sama dengan 18. Ini adalah maklumat yang kita boleh dapat. So sekarang kita tengok soalan dia nak cari apa. Berdasarkan raja-dapan, inilah raja-dapan lah. Cari nilai M. Dia nak nilai M ini. Maksudnya dia nak nilai ini.
Boleh tak kita cari? Bolehlah sebab tadi kita dah dapat kan. Kalau saya nak cari nilai M, saya guna persamaan yang pertama sebab persamaan pertama tu ada M. So, sini kita boleh tulislah. Okey, sebab kita tahu 30 kalau campur dengan 5, campur dengan 2, campur dengan M, dia mesti sama dengan 40. Kan? So, kalau boleh settle, saya settlekan 30 campur 5 campur 2, saya dapat 37 campur dengan M sama dengan 40. Sebab soalan ni nak cari M sahaja. So, benda yang tak ada kaitan dengan M 37 ini saya kena pindah ke sebelah kanan. So, saya akan dapat 40 tolak dengan 37. So, jawapannya saya dapat 3. So, maksudnya nilai di sini adalah sama dengan M. Ini adalah sama dengan 3. Okey? Nah, kalau kamu cek balik kan, kalau kamu faham soalan dia, di tempat ini adalah tempat apa? P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Tempat yang mereka bertindih, iaitu surat khabar, majalah dan buku cerita. Betul tak? So, ini adalah 3. Jawapan M kamu memang sama dengan ini. So, kamu kira dan kamu cek balik jawapan memang sama. Okey? Betul dah. Okey, seterusnya dia nak cari pula nilai N. Okey, kalau nak cari nilai N, mana ada N? Tadi maklumat yang kita dapat tu gimana? Inilah N kita kan. Dan sini M, kita dah tahu M adalah sama dengan berapa? 3. So, dengan cara ini, senang sajalah kan? Okey, kita terus salin balik apa maklumat yang kamu dapat tadi. 5 campur dengan 4 dan campur dengan 3 campur dengan N, dia mesti sama dengan 25. Dan kalau saya nak settlekan, nak cari N, yang boleh tambah, saya tambah dulu. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, saya dapat 12. Tambah dengan N, so dapat 25. Okey, so kalau nak cari N yang tak ada kaitan dengan N ni, 12 saya kena pindah ke sebelah kanan. So kanan memang ada 25, lepas 12 bila saya pindah jadi tolak 12. So kita akan dapat 13 jawapan dia. Okey, kalau kamu nak cek balik, N tu ada di mana? N ada di sini. Okey, di tempat ini dia adalah berapa? Adalah 13. Okey, kamu boleh cek baliklah kan. Kamu boleh tolak nanti. Sebab kamu ambil apa? Ambil yang hijau ni 25, tolak 5, tolak 3, tolak 4. Mesti sama juga jawapan dia. Okey. So seterusnya kita tengok soalan ketiga. Okey, so sekarang dia nak jumlah pelajar yang memilih hanya satu bahan bacaan. So hanya satu bahan bacaan. Tu maksud apa? Hanya satu bahan bacaan. So kalau kamu lihat gambar Raja Van, hanya satu bahan bacaan saja di mana? Maksudnya di sini kan? Okey. Saya padamkan semua ni supaya kamu lebih senang nak tengok. Okey. So di mana? Hanya satu saja. So hanya P saja, tempat yang tak ada bertindih dengan set lain. Inilah kan? Okey. Dan mana? Sini. Hanya Q sahaja. Dia tak ada bertindih. Okey, hanya R sahaja, buku cerita sahaja di sini. So maksudnya apa yang dia nak tu, dia nak cari apa? Dia nak cari 30 tambah dengan 9 tambah dengan N ini. Okey? Sebab dia nak hanya satu bahan bacaan. So kita ambil 30 campur dengan 9 campur dengan N. Okey? Nak tengok gambar Raja. Hanya P, iaitu boleh pilih 5 lah sebab 5 ini dia ada bertindih dengan Q. Betul tak? Nampak tak? Kalau saya pilih 2, termasuk juga 2. 2 ini P bertindih dengan R. Tapi dia tak nak bertindih. Kalau dia nak surat khabar, kita nak hanya surat khabar saja. So dia adalah di rantau sini. 30 orang. Yang ni N orang. Ini 9 orang. So kalau kita campur semua, 30 campur 9 campur N. Dan tadi kita dah dapat kira kan soalan tadi N tu adalah sama dengan 13. So kita just cari saja. 30 tambah 9 tambah 13. So just tekan kalkulator, titik. Saya percaya kamu akan dapat 52. So soalan ni 2 markah tau. Kamu dapat ini 1 markah. Jawapan yang betul akhirnya dapat 1 markah. Senang kan? Itu je. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni. Okey, hitung jumlah pelajar yang tidak memilih sebarang bahan bacaan. So tidak memilih maksud apa? Pelengkap. Yang dia tak memilih. So macam mana kita nak buat? Okey, macam mana kita nak kira? So kita tengok balik soalan dia.
Okay, so sebab untuk soalan ni kan, at first dia dah beritahu kita. Normally untuk soalan macam ni yang tidak memilih, kita kena ambil semua pelajar. So ada tak dalam soalan ni dia bagi kita, beritahu kita tak semua pelajar tu berapa orang? Tengok baik-baik. Sepatutnya dia ada 100 orang. Okay, so dalam gambar Raja Venn ini sebenarnya kita boleh lukis macam ni tau. Dia ada satu ruang lagi, satu kotak lagi macam ni. So kalau soalan dia nak yang pelajar yang tidak memilih sebarang bahan bacaan, maksudnya apa? Yang wujud di luar set PQR ini, di sini. Okey, tempat ini. Macam mana kita nak cari tempat di luar PQR? Di luar PQR, macam mana kita nak cari? So sebab kita tahu semua itu adalah 100 orang pelajar, betul tak? 100 orang pelajar. So kalau saya nak tolakkan, yang PQR ini semua nombor di dalam ini, saya kena tolakkan dia. So saya akan dapat apa? So tengok kalau nak senang tengok sebab saya ada conteng sangat susah nak tengok kan. So semua ada 100. So sekarang kita nak tolak apa dulu? Kalau kamu lihat di sini, P yang semua ini adalah berapa? P tadi surat khabar kan? Semua tu sini dah ada 40. Betul? So 40, N tadi sini adalah 13. Betul tak? N adalah sama dengan 13 kan? Lepas tu 4, 9. So sepatutnya kalau kita nak cari bilangan di luar PQR ini, kita ambil bilangan secara keseluruhan 100, tolak dengan yang P 40 ini, tolak dengan 13, tolak dengan 4, tolak dengan 9. So kalau saya nak cari jawapan, saya kena ambil semua, iaitu 100, tolak dengan 40, yang suka baca surat khabar tu, 40, nampak tak? Yang bulatan inilah 40. Semua ni 40. Maksudnya 30 campur 5 campur 2 campur dengan M3 ini semua campur dapat 40. Lepas tu kita kena tolak dengan 13, tolak dengan 4, tolak dengan 9. So kita teruskan. Tolak dengan 40, tolak dengan 13, tolak dengan 4, tolak dengan 9. So akhirnya kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat berapa? 34. Itulah cara kita. Sebab mengapa? Sebab mengapa? Kalau kamu campur tadi kan, kalau kamu campur semua, campur ini 40 campur dengan 13, campur dengan 4, campur dengan 9. Semua bila kamu campur, dia hanya adalah 66 pelajar sahaja. Tapi untuk bilangan pelajar, semuanya adalah berapa? Adalah 100. Adalah 100. So sepatutnya kita kena ambil 100, tolak dengan 66. Atau tolak dengan bilangan inilah. So kamu akan dapat 34. So itulah jawapan kamu. Ada juga pelajar mungkin dia buat dululah, campur semua. Mungkin ada pelajar dia buat macam ni. Dia cari dulu 40 tambah 13 tambah 4 tambah 9. So dia dapat 66. Seterusnya dia ambil 100 secara keseluruhan, dia tolak dengan bilangan yang ada membaca tu. Ada 66 orang tu, dia ada bahan bacaan kan. So sekarang soalan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan. So kita tolak dengan 66, yang baki kita dapat 34. Kamu boleh guna cara macam ni juga. Dapat 2 markah. Senang saja kan? So seterusnya kita tengok soalan ke-23 pula. Untuk soalan ni, Raja 9 ialah gambar Raja Venn, dengan set semester. Dia bagi kita E kesatuan F. E kesatuan F, dan E adalah ahli kelab badminton. E adalah kelab badminton, F adalah kelab ahli untuk kelab bola tampar. So sekarang kita tengok maklumat yang diberi. Jika NE, apa maksud N ni? Masih ingat tak? N ini bermaksud bilangan unsur. Bagi set P. Maksudnya untuk yang ini. Untuk set E ini, dia adalah sama dengan 27. Memang kalau kamu tambahkan kan, 17 tambah 7 memang sama dengan
24. Dan seterusnya dia bagi kita apa? Bilangan unsur bagi set F yang inilah. Okey, dia bagi tahu kita apa? Adalah sama dengan 15. Okey, adalah sama dengan 15. Jadi, kita boleh macam mana? Kita boleh campurkan. Okey, sebab kita tahu 7 campur dengan ini adalah sama dengan 15. So, kalau saya nak cari Z untuk soalan pertama, kehendak soalan dia, kita nak cari Z, kamu kena bentukkan persamaan dahulu. Kita tahu 7 campur dengan Z. Dia mesti sama dengan 15. So, kalau saya nak cari nilai Z, 7 ini saya kena pindah ke sebelah kanan. So, saya akan dapat 15 tolak dengan 7. Jadi, saya akan dapat jawapan 8. Okey, macam ni. Senang saja kan? Okey, seterusnya kita tengok. Soalan B tu, 2 tu dia nak apa? Jumlah ahli bagi kedua-dua kelab itu. Okey, kedua-dua kelab. Jumlah ahli, maksudnya semua ahli lah untuk kedua-dua kelab. Ada berapa orang? So, senang saja. Kita ambil 17 tambah 7 tambah Z. Sebab dia nak cari kedua-dua. Okey, kedua-dua. So, semualah ambil 17 campur dengan 7, campur dengan Z tadi. Z tu adalah 8. So, jawapan tekan kalkulator dapat 32. So, kedua-dua kelabnya ada 32 orang. Kalau campur semua memang kita akan dapat 32. Okey? Seterusnya, kita tengok soalan B pula. Raja 10 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semester. Dia bagi kita V, kesatuan W, kesatuan X. Rolex, set V persilangan dengan pelengkap W union X. Okey, so untuk soalan ini kalau kamu nak berlorek kan. Okey, so kena tengok dengan baik-baik. So kita tengok dulu. Okey, V di mana? So kamu lihat V adalah di sini. Okey. Di sinilah kan sebab kita nak berlorek. So dalam peperiksaan kamu boleh guna mata kamu untuk sisi ini atau kamu boleh guna pensel lah untuk gariskan dia. Okey, seterusnya dia nak bersilang dengan tempat mana? Dia nak bersilang dengan pelengkap. Kena berhati-hati ya. W union atau kesatuan X. Kalau kesatuan tu maksudnya semua, betul tak? Selain maksudnya sekarang tu, kalau saya hanya tengok W kesatuan X adalah semua W dan semua X. Tapi apa yang dia nak tu adalah apa? Adalah selain daripada W dan selain daripada X. So maksudnya dia wujud di sini. Okey, sebab dia adalah pelengkap, that's why W tu tak termasuk. Okey, dan X juga tak termasuk. Okey, jadi ini adalah tempat yang kita nak berlorek lah. Okey, so tadi dia dah cakap, okey, V bersilang dengan tempat yang merah ini. Memanglah dia ada di sini, nampak tak? So, saya boleh padamkan yang ini. Ya. Okey, itulah jawapan kita. Senang kan? Okey. So, seterusnya kita teruskan untuk soalan ke-24. Okey, untuk 24 ini dia nak apa? Raja 11 menunjukkan sebuah kotak yang mengandungi bola biru, okey, bola merah dan bola kuning. Okey, sebiji bola dipilih secara rawak senarai ruang sampel. Kalau ruang sampel, soalan dia keluar ruang sampel, untunglah kamu kan. Kita kena senaraikan semua. Ruang sampel kita guna simbol S. Okey, so ingat bila kita nak senaraikan, mesti tulis dalam tata tanda set. Okey, dalam ruang sampel kita ada apa? Kita ada kuning 1, ada kuning 2. Lepas tu ada merah 1, ada merah 2. Lepas tu ada biru 1, ada biru 2, ada biru 3. So, jangan lupa tutup balik tata tanda set kita. Itulah jawapan. Senang saja kan? Seterusnya kita tengok senaraikan semua kesudahan peristiwa bahawa sebiji bola biru dipilih. So, sebiji, sekarang dia nak semua kesudahan peristiwa. Maksudnya dia nak cari peristiwa. So, untuk peristiwa ini dalam unsur dia ada apa? Dia nak pilih biru sahaja. So, biru kita ada, kesudahan dia adalah biru 1, biru 2 dan biru 3. Kita hanya tulis okey, mesti senaraikan dalam bentuk tata tanda set. Ingat so mesti ada buka kurungan dan tutup kurungan. Okey. Seterusnya, cari kebarangkalian. Ini adalah kehendak soalan kita bahawa sebiji bola yang berwarna merah dipilih.
So masih ingat tak macam mana nak tulis? Kebarangkalian adalah probability untuk yang berwarna merah. Probability kebarangkalian untuk M. So macam mana? Ada atas kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Sebelah atas adalah bilangan yang mengikut kehendak soalan. So kehendak soalan dia nak merah. So merah ada berapa bilangan dia? Ada 2, betul tak? So ada 2. So di atas, sebelah atas kita letak 2. Di bawah pula secara keseluruhan. So dalam kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Okey, bola. So itulah jawapan kita. Kalau boleh ringkas, kita ringkaskan. Kalau tak boleh, just stop di situ sahaja. So jawapan adalah 2/7. Dan seterusnya, kita tengok soalan B pula. W ialah peristiwa memilih bola kuning. Okey, so soalan B1 dia nak apa? Perihalkan. Okey, perihalkan maksudnya kita kena ceritalah peristiwa pelengkap. So W prime ini adalah pelengkap W. Okey, dalam bentuk perkataan. Kita kena tulis dalam perkataan. So senang saja sebab W dia dah bagi kita. So kalau kita nak tulis dalam ayat W pelengkap W macam ni ialah apa? Kita just salin balik ayat dia tapi kita hanya tambah perkataan penafi sahaja. So ialah apa? Pelengkap W ialah peristiwa, tulis balik, salin balik. Peristiwa memilih apa? Bola yang bukan. Kita tambah saja perkataan bukan kuning. Tadi tu kuning. Sekarang kalau pelengkap adalah bukan kuning. Maksudnya kalau bukan kuning tu adalah merah dengan biru kan? So bukan kuning. Senang sahaja. Itulah cara dia. Satu markah saja. Nampak saja ada bukan, dah ada markah dah. Atau ada pelajar juga tulis macam ni. Pelengkap W ialah peristiwa memilih bola biru dan bola merah. Boleh juga. Okey, asalkan dia bukan kuning sahaja dah boleh dah. Okey, so seterusnya kita tengok soalan kedua. Okey, hitung kebarangkalian. So sekarang dia nak probability untuk pelengkap W pula. Okey, pelengkap W sama juga kan? Pecahan sebelah atas tu bukan kuning. Kalau bukan kuning ada berapa? Bukan kuning tu merah 1, 2, 3, 4, 5. So kita all together ada 5 di sebelah atas. Yang secara keseluruhan semua ada 7 bola. So all together kita punya kebarangkalian adalah 5/7. Itulah caranya. Okey. So kalau kamu nak tunjukkan, kamu boleh cari dululah untuk W yang berwarna kuning tu ada 2/7. Lepas tu bila saya nak cari probability untuk pelengkap dia adalah 1/2/7. Boleh juga kamu cuba dengan cara macam ni, 7/7 tolak dengan 2/7. So akhirnya saya dapat 5/7. Sama jugalah, tapi step dia lebih banyak. Tapi kalau kamu betul-betul faham soalan, sebenarnya soalan ni kamu boleh terus bagi jawapan sahaja. Okey? So seterusnya kita tengok soalan ke-25. Okey, untuk soalan ke-25, ini adalah soalan kebarangkalian jugalah. Raja 12 menunjukkan 3 kad nombor di dalam kotak S dan 4 kad huruf di dalam kotak T. So soalan yang pertama ni dia nak apa? Okey, 1 kad dipilih secara rawak daripada kotak S dan kemudian 1 kad pula dipilih secara rawak dari T. Okey, soalan A, lengkapkan jadual 3 ini untuk menunjukkan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Soalan ini senang sahaja. Kalau soalan ini salah, memang tak tahu nak cakap apa lah kan. So sebenarnya kalau kamu lihat, sini ada kotak S. So kotak S memang ada 4, 5, 8. Lepas tu kotak T ada LORI. So kombinasi dia 4 boleh combine dengan L, 4 boleh combine dengan O, yang ini 4 boleh combine dengan, kena completekan lah, kena tulis di sinilah, 4 combine dengan R, 4 combine dengan I. Dan seterusnya, 5 combine dengan L, ini adalah kesudahan yang mungkin. Okey, dan sini adalah 5 combine dengan I. Dan seterusnya, 8 combine dengan O, 8 combine dengan R. Dengan ini, kita dapatlah. So all together ada berapa? Kalau kamu kira semua kan? 1, 2, 3, 4. 4 darab dengan 3. So kita tahu semua kesudahan dia. Semua. Kalau kamu kira, semua kesudahan atau kombinasi-kombinasi yang kita dapat adalah 12. 12 pair yang kita boleh dapat.
Okay, so seterusnya kita tengok soalan B. Dia nak apa? Cari kebarangkalian bahawa satu kad nombor genap dan kad huruf konsonan dipilih. So macam mana kita nak buat? Okey, saya padamkan dulu supaya kamu tak keliru. Okey, dia nak nombor genap. So di sini kotak S nombor genap tu ada 4, ada 8, betul tak? Lepas tu kotak T, dia nak huruf konsonan. Konsonan tu maksud apa? Bukan A, E, I, O, U. Maksudnya L dengan R lah. So kalau dia nak dapat, kita nak menepati syarat-syarat ini, ada berapa cara? Nah, inilah cara kita. Okey, kemungkinan kesudahan yang kita boleh dapat tu 4 combine dengan L, 4 combine dengan R, 8 combine dengan L, 8 combine dengan R. So kita ada 4 cara. Okay, so kalau kita soalan dia nak cari kebarangkalian untuk, okay, perkara ini kalau saya cakap perkara ini adalah perkara A. Okay, ada peristiwa A yang memenuhi syarat nombor genap, satu nombor genap dan satu konsonan. So saya cari peristiwa, kebarangkalian untuk peristiwa ini adalah sama dengan, senang saja kan? Di sebelah atas kalau saya nak menepati syarat ada 4 cara. Saya tulis 4 lah. Lepas tu di sebelah bawah secara keseluruhan kombinasi yang kita dapat adalah 12. Kalau dengan cara ini sahaja tulis 4 per 12 saja, kamu dah dapat 1 markah. Satu lagi markah tu macam mana? Kamu kena ringkaskan. Just tekan calculator atau kamu tengoklah 4 per 12. Dua-dua sebelah atas dan sebelah bawah boleh dibagi dengan 4. So saya dapat 1 per 3. So dengan ini saya dapat markah yang kedua. Senang kan? Okey, seterusnya kita tengok last kali dah, soalan yang last kali. Satu kad nombor perdana. Okey, so untuk soalan ini, okey, saya padam dulu. Sebab mengapa sekarang dia dah tukar dah? Dia nak cari apa pula? Okey, supaya nak senang nak tengok, saya padam semua. Okey, sekarang saya guna hijau pula. Okey, dia nak satu kad nombor perdana. Okey, masih ingat tak? Nombor perdana itu hanya boleh dibahagi satu dengan diri sendiri sahaja. Kalau nombor genap tu mesti kecuali 2. So nombor genap lain, contohnya 4, 6, 8 semua tu dia boleh bahagi dengan 2. Jadi mereka bukan nombor perdana. So nombor perdana hanya 5 sahaja. Lepas tu dan kad huruf vokal. Vokal tu A, E, I, O, U. O dengan I ada di sini. So cara atau kesudahan yang mungkin kita akan dapat adalah 5O dan 5I. Okay, so let's say saya cakap peristiwa ini adalah peristiwa B. Okay, saya nak cari kebarangkalian untuk peristiwa B ini adalah sama dengan, sama juga kita letak pecahan. Sebelah atas ada berapa cara? 2 cara untuk menepati syarat satu kad nombor perdana dan satu huruf vokal. Betul tak? Nak tengok 5 adalah nombor perdana, huruf vokal adalah O. 5 nombor perdana, I adalah huruf vokal. So kita ada 2 cara. Okey, sebelah bawah secara keseluruhan memang tadi kita dah cakap dia ada 12. Dah dapat 1 markah, senang saja kan? Last kali kena ringkaskan. So boleh bahagi dengan 2 dapat 1, yang ini dapat 6. So jawapan dia 1 per 6. Itu sahaja. Okey, hopefully kamu semua dapat belajar sesuatu. Okey, all the best semua.